5. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya petang ini. Apa khabar anda semua? Hari ini ada sedikit keletihan bagi saya. Saya maklum sajalah, dah beberapa hari dah saya di Kemaman ni dengan cuaca yang tak menentu. Tolong MNA ni saya uh, kejap hujan, sekejap panas, sekejap hujan. Suara pun mungkin ni malam, persiaran dan cari bahan. Begitulah keadaan kehidupan sebagai seorang YouTuber ataupun sebagai penyiar. Dan saya harus bertanggungjawab untuk melaporkan kepada pelayar-pelayar yang berkesempatan dengan saya pada setiap waktu dalam siaran Amir Ijaz Fan. Saudara, suasana saat-saat ini di Kemaman, Kemaman ni sebenarnya saudara, ia di kawasan Cukai ni sebenarnya bandarnya. Ia berhampiran dengan pusat proses minyak Petronas saudara. Apa khabar saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, cuaca mendung. Sini juga saya tengah hari tadi nampaknya orang belah pantai timur dia mengatakan comel. Tapi di Pulau Pinang tu cantik-cantik. Tapi bagi saya sini pun nampaknya dah sudah mula mendung dan suasana sejuk. Yalah dah tua-tua begini, suara rasa tak begitu bersemangat nampak, tapi tidak. Demi teman-teman, demi pelayar-pelayar yang saya kasihi, semangat itu tetap ada. Saat ini saya bersiaran di KB Brewster. KB Brewster adalah sebuah kafe, tempat minum-minum, petang, santai-santai. Maklum sajalah kita pun petang-petang begini adalah berbicara santai saudara. Dari KB Brewster, ia adalah merupakan cawangan. Dia ada di beberapa 4 cawangan di Kota Baru. Tapi di Kemaman ini di Jalan Jaka, bukan Jaka saya, JAKAR, Jalan Jaka di Cukai. Nampak gayanya sedap. Petang-petang begini saya minum kopi latte, saudara. Dan ada donat dan makanan-makanan agak kebaratan sedikit. Jadi bunyi ong-eng itu sebelah sana saudara. Musim sikit di sini di Terengganu ni saudara, untuk makluman anda, khususnya di kawasan tempat saya bersiaran ini di Cukai dan sebagainya, dia kedai kopinya ataupun tempat minum dan sebagainya, dia cuma sekadar jam 9-10 malam. Ada yang tutup jam 7 malam, ada yang tutup 5 malam. Jadi artinya kegiatan malam di sekitar bandar Kemaman ini, dia tidak begitu menyerlah macam ada di Kuala Lumpur ataupun di Ipoh ataupun di Pulau Pinang. Malahan di Alor pun juga di Kota Baru ada kedai-kedai yang dibuka sampai jam 2 pagi, tapi tidak di sini. Artinya di sini mungkin kerana kawasan di Kemaman, secara di Terengganu ni, mungkin gamaknya suasana je, memang suasana untuk relax. Badan rasa cepat mengantuk. Ini alam juga saudara selalunya mempengaruhi kehidupan kita saudara. Dan saya minum kopi ini di KB Brewster. Sebenarnya saya tengah menanti untuk bertanya khabar, iaitu naib ketua. Kalau UMNO dipanggil naib ketua wanita, tapi parti keadilan dipanggil timbalan ketua wanita keadilan. Ada tak ada tak tahulah saya. Mungkin biasalah wanita ni kadang-kadang bersiap-siap tu lambat. Baik, saya petang-petang begini saya mengimbau kenangan masa silam bila suasana hujan, musim monsun. Saya di kawasan kampung saya dulu, kecil-kecil dulu, saya tak ada monsun, tapi kita panggil bah, musim hujan, musim banjir. Tapi sebelah pantai timur dia panggil banjir, memanglah monsun. Kawasan saya sebelah pantai barat, dia ini suasananya orang memang tak ke laut lah. Tapi seronok je kalau duduk di tepian pantai, kita mengimbau kenangan, merasai tiupan bayu yang nyaman. Saya duduk bawah pohon, makan buah cermai, makan buah
cicah buah mempelam padi atau buah pau padi saya. Uh, itu bila saya teringat waktu zaman kecil-kecil saya dulu saya. Buah mangga padi saya dia kecil, dia tak ada besar. Dan makannya tu selalunya yang muda sedap. Rangup, kemudian kita makan cicah dengan garam. Sambil-sambil duduk bawah pokok asam jauh kita panggil saya. Menikmati tiupan bayu yang begitu enak dan mengasyikkan. Cuaca memang panas lah. Tetapi kalau di sebelah pantai timur ni mungkin sebab itu mereka makan pulut untuk menyegarkan badan. Tapi pulut pun membuatkan mengantuk. Pagi tadi saya minum pagi di restoran Haiping. Memang di sini ada pulut. Rupanya di sebelah. Saya tak mengatakan di semua di Terengganu. Mungkin saya di Kemaman ini warganya kalau dia makan pulut dia makan tidak ada cicah. Kita ada daging, ada rendang. Tidak begitu saya. Izzuddin di Pulau Pinang cuaca mendung. Bagaimana yang lain? Saya kadang-kadang macam lain ni saya dia bila ada teman-teman yang menghantar kiriman Saudara Azwar Yusof. Waalaikumsalam. Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Semoga sihat. Di kawasan anda bagaimana? Hujan ke? Sini dia sekitar jam 2 petang tadi tu dia renyai-renyai. Cuaca mendung, dah renyai. Tapi malam sejuk. Saya rasa sebab itu mungkin badan kita rasa lemah. Sekejap okey, sekejap tak okey. Raja Kamal, Raja Baizan, mendung aku ya. Tapi belum hujan lagi. Kita mendoakan supaya suasana alam dapat memberi keredaan minda. Minda kita okey, badan kita sihat, saudara. Itu yang paling penting sebab kalau cuaca tu sejuk sangat pun usia-usia begini boleh cepat demam dan sebagainya. Tetapi bagi teman-teman yang punya anak-anak khususnya yang tinggal di Pantai Timur, saya difahamkan musim hujan saudara. Musim hujan dan suasana begini seringkali boleh merebaknya penyakit macam virus sebut. Saya tidak dapat memberi laporan kedudukan virus dan sebagainya sebab saya berada di luar kawasan. Sebab itu bila saya buat live tu, saya naluri kehidupan tertinggal, mutiara kata tertinggal. Sebab itu kebiasaan. Tapi bila saya berada di luar kawasan, tak dapat nak baca. Komputer pun kena tak bawa, tertinggal saudara. Minum dulu. Cawan kopi, secangkir kopi. Kadang-kadang kalau saya di kawasan rumah saya, di sekitar Kuala Lumpur tu, idea dia bercambah. Di sini sebenarnya saya, kebanyakan rasa saya lah, yakin saya, warga di sini dipengaruhi alam romantika. Sebab saya bila saya nak berbicara, saya nak menuturkan kata-kata, dia ada romantisnya sikit. Rupanya sebab itu mungkin orang belah utara, orang-orang di Pantai Timur ni, begitu romantis. Bahasa-bahasa mereka juga agak-agak puitis. Jadi bila saya berbicara dengan anda, seandainya saya bicara puitis, jangan marah saudara. Saya juga mungkin terperangkap dan terpengaruh dengan maklum salah cuaca alam yang sebegini. Cuaca mendung, sejuk, dingin. Kemudian makan pula pulut, ada kopi, saudara. Bagaimana anda di rumah anda? Saya nak tahu juga. Saudara Azwar Yusof, tolong bagi pandangan anda. Nak tengok respon anda. Saudara Elias Muhammad, Waalaikumsalam. Bakat Ahmad, Waalaikumsalam. Pencerahan. Semoga dijauhi daripada sebarang bencana. Betul, saudara. Saya nak dengar juga. Puan Selamah tak ada nampak masuk lagi. Saya nak dengar macam mana di Negeri Sembilan. Bagaimana di Negeri Sembilan. Madam K di Johor. Cuaca yang paling penting selalu saya ingin saya suka melaporkan keadaan cuaca dulu. Kerana cuaca itu penting. Kalau dia hujan, dia akan mengundang banjir supaya dapat kita memperingatkan teman-teman supaya lebih berhati-hati. Baik, saya dalam segmen memori kehidupan ini, saat ini saya bila musim hujan begini selalu mengimbau masa silam saya. Masa zaman kita susah dulu, zaman pasca kemerdekaan, hidup yang Eddie Tahir, Waalaikumsalam, tumpang tengok je lah, begitulah Eddie. Sekejap kau masuk, jangan tak masuk Eddie. Eddie. Saya kalau Eddie tak ada kurang penghibur. Masuk Eddie dia menghibur lah. Tapi dia masuk, dia ambil gambar, orang lari, dia pun lari. Dia masuk sekejap-sekejap. Eddie Tahir.
Dan selalunya Eddie ni dia akan masuk kalau ada biar. Biar tak masuk, dia pun tak masuk. Saudara. Dinilai cerah. Alhamdulillah, Saudara Bakat Ahmad. Nampak gayanya cuaca dinilai cerah. Nak tahu juga kawasan-kawasan yang lain. Berbalik pada cerita saya tadi, kalau musim-musim begini, selalunya pertama sekali perut kita lapar, saudara. Perut mudah lapar kalau waktu sejuk. Bila waktu sejuk, saudara, bila perut kita lapar, nak carilah makanan. Di sini memang, sebab itu orang Pantai Timur ni macam-macam makanan ada. Macam saya dulu, zaman pasca kemerdekaan, ibu hanya sekadar menulis getah, makan pun susah. Nur Aziah Azizan, mendung tapi tidak mendung di hati. Kenapa tu? Oh, tidak mendung di hati. Puan Nur Aziah Azizan dari Alor Pongsu, Perak. Cuaca mendung tetapi dia tak mendung di hati, mana ceria. Berbahagialah anda merawat cinta kasih bersama keluarga, family. Nek-nek, dia kata rebut ubi kayu. Oh, Alhamdulillah. Sudah makan rebut ubi kayu. Memang sejuk-sejuk begini kalau dapat makan rebut ubi kayu lagi sedap. Dia kalau makan-makan moden ni kurang sikit. Nak cari lepak pisang susah. Kalau waktu saya kecil-kecil dulu, saudara, saya masa sekolah dulu, ada teman sekolah dengan saya dulu, sekolah menengah dulu, saya panggil Atun. Atun anak bapa ni adalah pegawai pegawai kebajikan masyarakat. Selalulah kalau dia datang sekolah dia bawa pengat pisang. Bukan pengat pisang, ubi lepat pisang. Saya kadang-kadang bila jumpa dia dah usia-usia begini, jumpa dia, Tun, ada lepat pisang tak? Puan Hamidah Mokhtar, apa khabar? Daripada Cenor, Maran. Pahang hujan sekejap-sekejap. Lebat sekejap renyai. Saya menghala ke Pantai Timur lah. Ya, Puan Hamidah. Di Cenor. Cenor rasanya tak silap saya itu kawasan percutian. Jadi kalau mandi manda tu dekat sungai tu berhati-hatilah. Dikuatiri takut orang kata kepala air yang turun daripada bukit. Kalau tak silap saya lah. Di Maran, sekarang ni wakil rakyat Maran pun tak berapa sihat. Apakah mungkin akan ada pilihan raya kecil? Mudah-mudahan jangan begitu. Kita mendoakan agar beliau cepat sembuh sebab rakyat memerlukan sentuhannya. Ya, Saudara Muhammad Azli Ali dari Kota Baru, Kelantan. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman, like, share and subscribe. Saudara Muhammad Azmi Ali, dia orang Perak tapi terus bermestautin di Newcastle atau Kota Baru, Kelantan. Ya, Saudara Muhammad Azmi. Saudara Abdullah Majid, apa khabar saudara? Selamat petang. Dari Pekan, dari Pekan. Dan teruskanlah anda dengan perjuangan anda. Di Pekan ni, saya rasa, kalau sebut Pekan, lain tak adalah. Pekan ni saudara sinonim dengan Datuk Seri Najib. Sebab tu jarang saya ke sana sebab saya rapat dengan Datuk Seri Najib. Tapi kadang-kadang bila sampai di situ, saya teringat bagaimana seronoknya kita dulu. Saya tengah live ni, boleh terus datang, terus masuk live je, Datuk Wabi. Saya masuk je, terus join saya ni. Minta Bob telefon Amirul. Itu keadaannya. Minta Bob terus telefon Amirul. Amirul telefon Bob. Setelah waktu saya live ni, sebab saya kata saya menanti kehadiran Datin sebab dia tak tahu tempat, lokasi dan sebagainya, saudara. Ataupun mungkin dia rasa dah terlewat, tapi saya kata tak ada terlewat mana pun. Baru 5-10 minit lewatnya, tak ada masa, tak ada masalah. Saudara, saudara Abdullah Majid, saya seringkali saya katakan teman-teman, jangan lupa like, share dan subscribe. Itu yang paling pentingnya. Saudara, datang tak? Dia bagi signal, datang. On the way tak datang. Dulu sejak dan sebagainya, kita menanti, tak apa. Kalau ada, adalah. Tak ada, tak adalah. Saya begitu, saya. Kalau saya selalunya, kalau kita berjanji, jangan kita memungkiri. Jika anda berjanji, jangan memungkiri. Janji perlu dikotakan. Sebab itu kadang-kadang bila saya memberi pencerahan dari segi politik misalnya, saya marah kalau orang pemimpin, mereka berjanji tapi akhirnya tidak dikotai. Janji yang dimungkiri. Ya biasalah. Janji nak berjumpa, tak apa. Tapi kalau janji dalam perjuangan, itu masalah bagi saya. Bermasalah dengan saya sebab saya tak suka. Sebab apabila mereka memegang satu jawatan, kita mengharapkan bahawa itulah amanah rakyat. Saya pun berada di Kemaman itu untuk meninjau. Saya pergi ke kawasan, pergi ke Kijal, pergi ke Air Putih. Berseleraklah saya melihat. Dan Alhamdulillah, ini untuk laporan seketika,
Secara laporan seketikanya, saya rasa anak-anak muda sudah pemula kembali. Ada pula, saudara jangan betulkan TV anda. Tiba-tiba saja kadang-kadang ada gangguan. Maklum sajalah di sini musim hujan. Bila musim hujan kadang-kadang lain tak cantik. Tapi tak apalah, tempat saya minum ni saudara di KB Brewster ni dia ada internet. Tapi pun kadang-kadang ada kadang-kadang. Seolah masjid, nampak sekejap ada sekejap tak ada. Jangan betulkan TV anda. Sekejap ada sekejap tak ada. Biasa saudara. Dan sebelah masjid dia tanya macam mana perjuangan UMNO kita kat sana. Sekejap ada, sekejap tak ada. Dia ganggu. Saya tak tahu kenapa dia ganggu gitu. Saudara, kalau ya pun, saya petang-petang ni bukan bercakap politik. Janganlah ganggu saya. Saya tahu. Saudara dia bertanya, saya sebelah masjid, dia bertanya bagaimana. Saya nak beri laporan juga. Petang-petang begini macam ni kedudukan. Bahawa santunan anak muda semakin berkesan. Dan bila saya bertemu dengan mereka, mereka mengatakan, dia kata cukup-cukuplah. Saya tak tahu apa maksudnya cukup-cukuplah keadaannya. Saya selalu mengatakan kadang-kadang bila kita dinafikan. Saudara Muhammad Azmi dia kata apa? Newcastle rain like cat and dog. Macam kucing dengan anjing. Bergaduh lah gambarnya. Ataupun sekejap ada, sekejap tak ada lah. Cik Moore lah saudara Azmi. Saudara Muhammad Azmi kalau dia kata apa? Rain like cat and dog. Cat and dog selalu kalau kucing dengan anjing tu bergaduh. Kalau sekejap ada, sekejap tak ada, kita panggil sekarang chips more. Biskut chips more. Sekejap ada, sekejap tak ada. Kalau orang Perak, dia panggil sekejap ada, tak ada. Macam semalam, kemarin dulu, saya berbual dengan seorang pilot, Kapten Rahaizan. Dia datang dari Perak, dan bermustahil di Terengganu ni. Membawa helikopter dan sebagainya. Orangnya yang bagi saya perlu dihormati latar belakangnya. Saudara, ini line sekejap ada, sekejap tak ada. Pun macam Cik Small. Saudara. Dayang sihatlah, apa khabar Dayang? Bicara santai petang. Ya, saudara. Dayang, saya berbicara santai petang. Kita berbual dan sebagainya. Ini dalam perbualan saya nanti, insya-Allah, tu dia saya nampak wajah-wajah Datin dah ada dah tu. Saya begitu keadaannya saudara. Dan saya apa khabar Datin? Datin dah sampai. Malam sajalah saya nak berbual sebenarnya dengan Datin bagaimana kedudukan sebab beliau adalah merupakan saya tak tahu dalam keadilan kalau UMNO dia panggil naib ketua wanita UMNO Malaysia, tapi keadilan macam mana Datin? Naib ketua wanita wanita keadilan Malaysia. Naib ketua wanita keadilan pusat. Tapi dia hierarki dia ketua wanita, timbalan dan naib lah. Dan kita ada 5 orang naib ni sebenarnya. Oh gitu. Macam UMNO ni ada dua, satu lepas ketua dan dia satu. Apa khabar Datuk? Terima kasih Datuk mengizinkan saya berbuat sama seketika bersama dengan Datin. Datuk, di sini makan dia di KB Brewster Datuk. Kalau Datuk nak minum-minum petang ni. Ya, saya Dayang sihatlah, apa khabar? Ini saya bersama dengan Datin Faizah Arifin. Datin kata nak ada orang daripada keadilan. Tak ada pula ya? Tak, sebenarnya macam ni. Ya, Datin. Banyak program sebenarnya hari ini. Jadi mereka dah ditempatkan di beberapa kawasan yang tertentu. Okey. Tadi saya nak minta maaf jugalah Datuk, saya lambat sikit. Tak apa. Tadi pagi penuh dengan program. Lepas tu tengah hari tu masa balik dalam pukul 2-3 tadi, hujan tengah lebat, kena hujan semua. Jadi di mana Datin? Di Cukai. Di Cukai Tadi kita ada program walkabout sebenarnya, berjumpa dengan usahawan-usahawan sekitar Cukai dan juga di ahli koperasi di Felcra Bandi. Jadi dia hujan lebat tadi sebenarnya. Jadi kena hujan sikit, balik tadi kena rush mandi dan sebagainya kan. Rush balik datang kemari lah. Okey. Bagaimana gambar tak berapa ini? Nampak gambar Datin tak? Masuk. Tapi kat sini tak nampak. Apa dia tak nampak wajah keayuan Datin ni. Saya rasa Datuk, bersyukur. okey. Saya alhamdulillah dah berapa hari dah di sini sebenarnya? Saya dah seminggu dah rasa letih kat Datin. Letih, Saya nak bertanya dengan Datin sebab Datin berbeza lah saya daripada UMNO. Puan Norida Ramli, salam. Rain like cat and dog tu maksudnya hujan sangat lebat dengan ribut petir.
Oh begitu Puan Nurhaliza ya. Saya tak tahu. Dia Saya sebenarnya memang macam ni, dalam dah masuk bulan November, Disember, Januari dan kebiasaannya Februari tu memang musim tengkujuh di sebelah pantai timur sini. Sebab itu kita tengok hari ni keadaannya hari-hari nampak mendung, sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap panas sekejap, lepas tu dia hujan balik ya. So, Datin dah sarung Terengganu tu. saya bukan berasal daripada negeri Terengganu, tapi saya biasa dipertanggungjawabkan untuk bersama dengan kepimpinan Jam tanya wanita Datin nak minum apa? Terengganu. Bagi Datin minum. Milo ada. Ataupun lemon suam, lemon panas kosong. Sebab saya nak bertanya petang ni, memang saya mengundang Datin Faizah ni sebab nak bertanya pandangan. Sebab beliau dah hadir daripada parti yang berbeza. Saya daripada UMNO. Kalau musim-musim begini, selalunya kami berkempen cara lain. Kami ada JR, jaringan dan sebagainya. Keadilan macam mana Datin? Nak tanya tu. Okey, kebiasaannya Ya. kempen kita memang kempen rumah ke rumah, biasalah wanita kan. Ya. Jadi memang biasanya jentera wanita ini kita berkempen rumah ke rumah, meraih undi ya, bertanya khabar kepada orang kampung dan sebagainya. But on top of that, sekarang ni di era zaman media sosial ini banyak juga kita berkempen di dalam media sosial lah. Ya. Tapi conventional way itu, cara berkempen, berjumpa dengan kakak-kakak kita di kampung-kampung itu diteruskan. Dan saya rasa kempen itu masih lagi efektif di negeri Terengganu ini. Ya. Tapi seperti hari ini kita berada di Bandar Cukai kan, dan kita punya penyokong ataupun pengundi kita di sini terdiri daripada ada sikit pelbagai lapisan masyarakat dan kaum sikit. Sebab di Cukai ini kita ada sikit masyarakat kaum Cina sikit ya, dan India sikit dan orang Melayu sendirilah. Ya. Okey, bagaimana dari segi pengalaman? Sebab Datin pun lama juga dalam politik ya. Pengalaman sentuhan bila Datin baru berjumpa, berbual dengan pengundi itu, apa respon dia orang Datin? Sebenarnya So ada kawan bertanya tadi, dia kata nak minta laporan. Saya tak dapat boleh laporan sebab saya bagi laporan dari segi sentuhan bila saya berbual dengan pengundi-pengundi lelaki, anak-anak muda. Wanita macam mana Datin? Okey, di Terengganu ininya, kalau kita imbas sejarah kembali sebenarnya, naratif di negeri Terengganu ini dia sangat fragile ya. Ya. Pengundinya itu sangat fragile dan boleh memberi peluang sebenarnya. Dan kalau kita tengok imbas kembali ya, sejarah kerajaan negeri Terengganu ini berbeza-beza. Dia pernah memberikan peluang sekejap kepada PAS, sekejap UMNO, sekejap PAS, sekejap UMNO ya. Tapi kebelakangan ini kita tengok landscape, dia punya landscape pola pengundi ini ataupun cara pengundian rakyat itu ada sikit berbeza lah. Ya, sebab kita tahu pada pilihan raya yang lepas, pilihan raya umum yang lepas, ke-15 yang lepas, kita tengok betul kita 8-0 lah. Yalah. 8-0 lah di negeri Terengganu ini. Tapi saya yakin dan percaya kali ini pilihan raya kecil pilihan raya kecil Parlimen Kemaman ini kita akan melihat satu keputusan yang berbeza. Saya yakin satu keputusan yang berbeza. Saya yakin bahawa rakyat dah mula kembali melihat bila di mana kerajaan perpaduan ini, kerajaan yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, dan hari ini di dalam kerajaan perpaduan tadi dah umum lagi seorang lagi ahli parlimen daripada Bersatu menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Jadi mereka dah mula melihat ya kerajaan perpaduan ini mampu membawa rakyat kepada satu tahap yang lain atau satu tahap yang lebih baik. Dan saya harap pengundi di Kemaman ini juga cubalah melihat ke mata ya, ke hati ya, apa yang selama setahun kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya yakin ya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan turun insya-Allah esok ya. Dan dengan inisiatif-inisiatif yang telah diumumkan oleh kerajaan. Biasalah tu, setahun yang pertama itu kita nak betulkan rumah, orang cakap kan. Bila kita masuk rumah baru, mungkin banyak yang bocor. Ya.
banyak yang perlu diperbaiki dan Sesawang yang perlu yang perlu dibersihkan untuk memastikan kerajaan perpaduan ini kukuh. Ya, untuk pastikan yang rumah itu selamat diduduki. Itu yang pertama. Dan melewati tahun pertama untuk masuk ke tahun kedua ni, saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepimpinan yang ada pada hari ini di dalam kerajaan perpaduan, ya, inilah masanya untuk kita beri hasil kepada rakyat. Dan orang Terengganu ni jangan ketinggalan. 80 bukan satu nombor yang patut dibanggakan, tetapi rakyat perlu rasa, orang rasa patut rasa rasa malu sebenarnya, kan? Because rakyat Terengganu ini kita tahu dia adalah sebuah negeri antara negeri yang paling miskin dalam Malaysia ini, ya. Dan saya yakin itu jugalah yang dititik beratkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ayat pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, ya, ingin menoktahkan kemiskinan tegar. Dan kita tahu yang rakyat negeri Terengganu ini ramai rakyatnya yang terdiri daripada golongan miskin tegar. Jadi kalau ini benar berlaku, maknanya orang Terengganu sendirilah yang akan mendapat manfaat yang lebih daripada kerajaan yang ada pada hari ini sebenarnya. Sebab kita tahu orang Melayu adalah antara rakyat yang miskin, yang golongan yang teramai miskin dalam negara ini, dan Terengganu adalah negeri yang dikategorikan sebagai antara negeri yang paling miskin dalam negara ini. Jadi bagilah peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan sokongan, pengundi daripada Kemaman ini, ya, untuk memberikan peluang atau ruang kepada rakyat negeri Terengganu itu sendiri sebenarnya, ya, untuk kita majukan semula negeri Terengganu. Jadi saya harap kita dah lihat dah, Datuk, ya. Kita dah pernah bagi peluang kepada PAS sebenarnya menerajui kerajaan selaku kerajaan di peringkat pusat, ya. Tetapi apa yang mereka lakukan kita tak nampak. Walaupun pada kali ini PRK Kemaman ini mereka meletakkan kononnya MB, Menteri Besar Negeri Terengganu bertanding untuk mewakili mereka di Dewan Parlimen. Dia tidak akan memberikan impak yang baik sebab kita lihat, ya, satu penggal MB MB menerajui kerajaan negeri Terengganu. Dan nampak apa-apa yang baik untuk negeri Terengganu. Nampak? Ya. Kalaulah kerajaan pusat tak bantu kerajaan negeri tak mampu pun bayar gaji gaji penjawat awam pun di negeri Terengganu ini. Jadi maksudnya walaupun mereka kata MB kami nak orang yang kami kenal, MB kami, calon BN kami tak kenal. No, that is not the indikasi. Indikasinya adalah dah satu penggal pun Menteri Besar Terengganu ini menerajui kerajaan negeri Terengganu, dan kita tak nampak satu kemajuan besar yang dilakukan dalam tempoh satu penggal itu untuk negeri Terengganu, ya. Tapi kita lihat, ya, berbanding dengan kita punya calon BN yang kita letakkan, yang kita berikan harapan kepada beliau. Beliau merupakan bekas kepada Jeneral Angkatan Tentera Malaysia, ya. Dan kita lihat bukan sikit-sikit dia punya maksudnya itu, dia punya jasa dia untuk orang Kemaman ini. Kita lihat waktu banjir besar pada tahun 2014-2015 yang lepas, banyak jasa beliau. Selaku itu dia masih lagi menjawat jawatan Jeneral Angkatan Tentera waktu itu, ya. Dan kita lihat bagaimana dialah yang mengapalai sebenarnya yang kita panggil Tentera. Yang mengapalai bantuan-bantuan, ya. Bantuan yang kita lakukan di Kemaman ini sendiri sebenarnya. Beliau bukan orang luar, beliau anak jati Kemaman sendiri sebenarnya. Memang betul beliau pernah keluar untuk mendapatkan sebegitu banyak pengalaman di luar, dan hari ini beliau kembali ke bumi Kemaman untuk memberikan khidmat yang terbaik jika beliau dipilih pada PRK Kemaman kali ini, ya. Macam kita keluar, macam Nabi juga keluar berhijrah, ya, mendapatkan pengalaman dan sebagainya, dan akhirnya balik ke tempat asal kita, ke sarang kita yang asal, untuk memberikan khidmat kepada
anak bumi Kemaman itu sendiri sebenarnya. Jadi Oh. saya mohonlah kepada pengundi Kemaman pada 2 hari bulan ini turun beramai-ramai. Kita tahu cuaca mungkin tak berapa bagus. Kita jangkakan juga banjir mungkin berlaku. Ya. Tetapi kita mesti turun beramai-ramai pengundi Kemaman memberikan undi kepada Barisan Nasional iaitu Kerajaan Sadi ya. Ya. Kita akan angkat Tan Sri Raja nanti insya-Allah pada 2 hari bulan ini untuk kita nobatkan sebagai ahli Parlimen Kemaman. Dan kita harap ya beliau dengan segala pengalaman yang ada dalam diri beliau itu sendiri sebenarnya untuk membantu dan mengangkat martabat rakyat Kemaman ini dan negeri Terengganu keseluruhannya. Betul. Okey, nampak gayanya begitulah suara wanita keadilan ni. Memang hebatlah wanita keadilan ni. Dia punya berani lah yang macam. Dia punya masuk era kita tanya sikit, dia tanya, dia elaborate dia. Betul-betul semangat jati diri, semangat juangnya kuat lah Datin. Sesuai lah Datin memimpin. Walaupun saya tak berapa sihat sekarang tahu. ni Datuk. Ya. Tapi insya-Allah ya. Semangat tu ada Datin. Semangat tu masih ada insya-Allah. Saya cuma nak bertanya sebab keadilan baru saja habis dia punya kongres je. Berapa hari lepas? 2 hari lepas dah. 25, 26 hari bulan. 2 hari yang lalu keadilan sudah selesai dia punya kongres. Saya pun dengar juga suara Datin bercakap. Saya kata kalau lah dapat kita buat live petang-petang sambil-sambil sembang santai. Saudara Abdul Hamid memanglah demi pembangunan keamanan selalu dengan kawasan di bawah MP Kerajaan Perpaduan. Jadi Saudara Abdul Hamid juga menyeru teman-teman supaya jangan lupa mengundi calon daripada UMNO Barisan Nasional Depati pada Perpaduan. Cuma nak tanya pada Datin sebab Datin berucap hari itu, tinggi bersuara. Apa antipati ucapan Datin waktu dalam waktu Datin berucap di kongres tu? Intipatinya tu. Apa yang saya ingin tegaskan sebenarnya dalam kerajaan perpaduan ini ya, sebenarnya ini jugalah amanat sebenarnya pesan daripada Presiden kami iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia kita lah ya. Kita mesti memperkukuhkan semangat perpaduan di antara parti-parti di dalam kerajaan perpaduan itu sendiri sebenarnya first. Jadi kita mesti, sebab bila kita dah kukuh baru kita boleh move forward. Jadi saya nak mengambil semangat itu, sebenarnya saya ingin menyeru tapi pada waktu itu sebab kita tak cukup masa, sebab masa dah terlebih ya. Jadi saya nak menyeru kepada semua wanita keadilan pada waktu dalam kongres tersebut untuk bersama-sama supaya di peringkat cabangnya, di peringkat rantingnya ya, berjumpa ya, bertemu dengan sahabat-sahabat kita daripada parti-parti coalition di dalam kerajaan perpaduan ini, eratkan perhubungan, banyakkan aktiviti bersama. Sebab apa yang lebih penting selepas ini Datuk adalah pilihan raya yang ke-16. Betul? Kan? Mungkin selepas ini kita ada pilihan raya Negeri Sabah dan beberapa pilihan raya yang kita jangka akan berlaku, yang akan berlaku lagi selepas ini. Dan kita sebenarnya ikhlas bukan setakat ingin eratnya hubungan itu atas sekadar orang cakap atas sekadar retorik politik, tapi ikhlas maksudnya betul kita nak mengadakan satu coalition yang erat di antara parti-parti di dalam kerajaan perpaduan itu sendiri, dan kita kalau bolehlah perpaduan itu boleh kekal selama-lamanya lah. Itu maksud saya. Jadi Datin, saya sebelum tu saya nak tanya Datin lah. Datin kecil-kecil dulu kuat main politik juga ke Datin? Ini seri mengimbau kenangan. Waktu kecil-kecil macam mana Datin melihat orang politik apa semua Datin? Saya bukan datang daripada keluarga yang senang sebenarnya. Saya juga berasal daripada kampung. Sebuah kampung namanya Kampung Sungai Masin di Batang Kali, Hulu Selangor. Oh, di Batang Kali Datin Ya, Batang Kali, Hulu Selangor. Datuk tahu di mana Batang Kali? Dekat dengan mana? Dekat dengan di kaki Gunung Genting Highland. Di kaki Gunung Genting Highland. Di situlah saya dilahirkan di Kuala Kubu Baru, dibesarkan di Batang Kali, Hulu Selangor. Jadi memandangkan background keluarga saya, bapa saya ni dia kacukan sebenarnya Cina Melayu.
mak saya Melayu tulen lah. Ya. Jadi bapa saya ini seorang peniaga kecil-kecilan. Okey. Sayur lah, kedai runcit Oh, dan padahlah sebagainya. wajah Datin tu berseri-seri lawa putih bersih. Dia kacuk-kacuk jugalah. Ya. Jadi begitu. Itu background saya. Jadi saya melihat bapa saya dulu sebenarnya, of course lah, dulu kita ni semuanya UMNO lah. Ya, Keluarga saya, abang saya sendiri sebenarnya adalah ketua cawangan UMNO, timbalan ketua cawangan UMNO. Kakak saya bergerak dalam wanita UMNO. Di kampung Datin lah ya? Di kampung lah, di kampung Sungai Masing itu. Waktu itu, Datuk, Ya. UMNO itu sangat kuat kan di kampung-kampung waktu itu. Dan ditambah lagi ya pada tahun awal 80-an atau awal 90-an itu, di mana kami ada seorang pemimpin yang tersuhur pada waktu itu. Itulah dia, Tan Sri Muhammad Taib. Tan Sri Muhammad waktu Taib. itu usia Tan Sri Datin berapa waktu itu? Waktu itu saya masih lagi sekolah rendah, tak silap saya. Main-main basikal, darjah 1, darjah 2. Jadi Itu petang kali tu tak? ya, sekolah rendah saya itu adalah sekolah yang sama di mana Tan Sri Muhammad Taib bersekolah dulu sebenarnya. Dia wakil rakyat petang kali lah Dia tak? wakil rakyat. Ya. So waktu dia menjawat jawatan sebagai Menteri Besar Selangor itu, dia adalah wakil rakyat Adun Batang Kali. Petang kali ya. Kat kampung tu, Datuk, daripada tak ada jalan, dibuatkan jalan. Daripada orang tak ada gigi, dibuatkan gigi tu. Ada ya? Ada peruntukan. Makcik-makcik, saya ingat lagi makcik-makcik di kampung saya waktu itu. Ya. Di audit ni, bukan di audit, dibanci. Siapa makcik-makcik yang tak ada gigi dapat peruntukan gigi tu. Oh, ada subsidi gigi. Ada subsidi gigi diberikan oleh Tan Sri Muhammad Taib. Ya. Mana kampung-kampung dulu tu, kampung tak ada toilet tu. Ya. Nak berhajat tu kena pergi ke sungai. Oh. Tapi sungai cantik lah dulu kan. Mana sungai. tandas duduk apa semua tak ada lah. Jadi waktu Tan Sri Muhammad Taib tu diberi tandas setiap rumah tu. Oh. Datuk bayangkan. Jadi itulah jasa ya Tan Sri Muhammad Saya harap Taib. Tan Sri ada menonton kita punya bicara petang ni. Tan Sri, jangan lupa Tan Sri, walaupun daripada keadilan, dia mengingati. Tapi Tan Sri Muhammad Taib pernah berada dalam kepimpinan keadilan. Ada ya? Time, pernah. Saya pernah berceramah dengan beliau beberapa kali. Sewaktu sewaktu kempen pilihan raya Kak Wan bertanding di Kajang. Oh, ya. Saya pernah berceramah dengan Tan Sri Muhammad Taib lah beberapa kali pada waktu itu. Dan kita pun juga punya hubungan yang baik. Saya pernah pergi ke rumah beliau makan. Dapat kesempatan lah bertemu dengan idola pemimpin yang Datin kagumi. Saudara Izhari, waalaikumsalam dari Johor Bahru, Datin. Jadi, keadaan teman-teman kita yang... begitulah background. Jadi politik itu dalam keluarga saya tu tak, orang cakap tak asing lah. Tak asing. Tapi Datin bukanlah memimpin Ya, bukan. keluarga. Hanya ada keterlibatan dalam politik dan melihat bagaimana perjuangan politik itu. Ya. Tak gitu Datin Saya terjebak dalam politik ini. Ya Datin. Sebab melihatkan kepada saya ni dulu suka berjalan tau Datuk. Saya Jalan suka maksud mana? Jalan kaki ke atau melancong? melancong. Melancong. Saya kadang-kadang berjalan, bila Datin kena berjalan, saya tengok macam mana. Ya. Orang hanya comel lotel, berjalan. Letih lah kau berjalan. Tu artinya Saya suka berjalan. Datin ganti Mumtaz Jaafar lah kalau kau berjalan. Dalam sukan. Ya Datin. Melancong keluar negara. Jadi saya melihat pada waktu itu something yang saya rasa kita perlu sumbangkan kepada negara kita. Waktu itu saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat kan pada tahun 1998. Jadi kita orang ni memang Puan Anwar Ibrahim lah tu. Ya. Kita percaya di perjuangan yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya juga melihat betapa Kak Wan itu, walaupun nampaknya dia tu seorang yang sangat lembut, very soft spoken, tapi dia punya hati yang cukup tabah tu. Kak Wan tu maksudnya Datin Sri Wan Azizah lah ya. Datuk Sri Wan. Kita memang memanggil dia dengan nama Kak Wan. Mesra dengan Kak Wan. Mesra panggilan Kak Wan macam tu. Jadi saya melihat dia sebagai seorang idola. Ya. Betapa kuatnya hati dia menanggung semua bebanan yang terpaksa ditanggung selepas kejadian 1998 bila mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat dari jawatan Timbalan Perdana Menteri. Abdul Hamid dia kata, ramai kaum hawa tersenyum lebar waktu Tan Sri Muhammad Taib dengan gigi palsunya. Bila Datin bercakap soal
Kak Wan, bilakah kali pertama Datin bersua muka dengan Kak Wan? Pertama kali. Bersua muka secara nampak dia secara live ya. Ha? Bukan lagi bersua muka dapat berbual dengan dia. Ya. Waktu di Anjung Masjid Negara waktu itu. Oh, 1998. 98. Tak, Saya ada di bawah itu. yang bersama-sama dalam ini Kami bergandeng dengan- tangan. Ya. Kami dengan beberapa teman-teman lah. Mhm. Waktu tu tak ada WhatsApp tau tu. Ya, Waktu ya. tu memang tak ada WhatsApp group, oh datanglah ini. Tapi kita tahu macam hari Sabtu, hari Minggu mesti ada macam perarakan ataupun what they Oh, call it. unjuk rasa. Well, Reformasi. reformasi. Jadi So, kita Datin memang biasa kena sembuh air biasa, panas. saya pernah kerja-kerja dengan polis. Aha. Saya pernah kena sembuh dengan air water tank tu, apa nama dia? Ini apa air gatal tu? Air gatal tu saya pernah. Memang gatal tak air Datin? Saya muntah. Oh. Air tu sangat macam, tapi kami dah Saya rasa waktu tu disarankan untuk bawa garam. Bila pergi saja reformasi tu, Ya. biasanya di Dataran Merdeka, di Sogo kan. Ya. Kami dah disarankan untuk bawa garam. Jadi kami memang bawa satu Kenapa kuala garam putih tu? tu sebab bila kena tu kita diminta untuk naturalkan air tu. Aha. Kita diminta untuk makan sikit garam Oh, tu. gitu ya. Letak di bawah lidah macam tu. Ini marah polis ni bagi tahu baru cara-cara untuk mengatasi gas air pembenih mata. Gas pembenih mata macam mana, Datin? Semburan gas pembenih mata. Ada? Ada. Kita berharap daripada saya ingat lagi pada Ya. waktu itu saya berharap daripada Masjid Negara itu Ya. bila Datuk Seri Anwar Ibrahim kita akan bergerak ke Seri Perdana. Ingat tak dia Ya, punya ya, ucapan ya, itu? ya. Kami pun bergerak ni. Datin tanya kat saya bukan orang keadilan, Tin. Saya UMNO, Tin. Sampai di Jalan Parlimen, di bangunan Parlimen itu. Di situlah kami disembuh lah. Sembuh ya? Disembuh. Tapi beli loceng, ding 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 ding. Sembuh. Ha. Saya rasa dalam sejarah pengalaman saya ada 2-3 kali kena sembuh lah. Ya, Din. Sekali tu di KTM, di bangunan Kereta api Tanah Melayu. Tanah Melayu sekali kena di situ. Saya rasa 2-3 kali. Belantan Dan ada tak? Belantan. Belantan tak sempat. Kami di Sogo, saya teringat lagi saya dengan Siti Aisyah. Penyanyi? Bukan Siti Aisyah. Oh, Siti kita Aisyah punya yang selalu ketua berucap sekali. tu. Selalu Okey. berucap tu, saya berdua dengan dia. Dia disebut. Dia cakap, Kak, kalau Aisyah kena tangkap dengan polis, akak pun ikut Aisyah. Okey. Waktu itu dia datang dengan tap. Terus kita orang lari sampai ke kampung baru tu. Dia kejarnya sampai kampung baru. Datin masa tu pakai kain ke atau pakai seluar, pakai Tin? seluar lah tu. Pakai seluar ya. Takkanlah pakai Jadi kain. memang Kita Datin memang dah tahu baru. dah bersiap sedia. Tapi itu semua dah jadi sejarah tu. Ya. Sejarah yang Memang sangat- pun Datin ni petang-petang begini Sejarah sambil yang sangat santai. orang cakap berharga, yang sangat bernilai, yang kita akan tetap simpan dalam hati sanubari kita. Kenangan silam. Kenangan silam. Betul. Because bagaimana susahnya kami, kita selalu panggil orang keadilan, kita panggil kita ni parti derita. Parti asal kita parti jalanan, dan jangan lupa asal kita berasal daripada parti jalanan. Sebab Itu yang Sanwar Ibrahim kata derita rakyat tu ya. Sebab itu bila kita dah berada di pundak kuasa, itu yang disebut-sebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan lupa kenapa asalnya kita berjuang. Ya. Itu yang saya sebut dalam ucapan saya, jangan ada seorang pun wanita, sebab saya dalam Kongres Wanita waktu itu, yang diberikan amanah di dalam kerajaan perpaduan, tak kiralah amanah apa yang diberikan, kan? Jangan ada wanita kita yang terpalit dengan isu rasuah atau salah guna kuasa. Itulah antara Kita tak akan perjuangan. kompromi. Ya. Sebab betapa teruknya kita nak angkat parti ini dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab macam ni tu, walaupun tempoh 25 tahun tu kan panjang. Betul. Bukan semua yang ada pada hari ini bermula daripada tahun 1998. Rome is not been built by one day. One day. Ya. Ada yang masuk setelah kita menang 2008. Betul. Setelah, jadi mereka, ada di antara mereka juga yang tak kenal parti, di mana parti ini bermula. Tapi itulah dia. Jadi kami sebagai pelapis yang pertama, yang pimpinan yang awal ini, Betul. kita tak nak parti ini hancur.
Kita tak nak perjuangan parti itu diselewengkan atas sebab-sebab ada orang yang orang cakap yang mengambil yang menjadi orang cakap what they call it mengambil peluang mengambil kesempatan. Opportunis yang berada di dalam parti ini nak mengambil bahagian disebabkan untuk kepentingan mereka diri. Sedangkan apa yang Datuk Seri Anwar sebut sebelum ini, perjuangan kita ingin menontahkan penderitaan rakyat atau derita rakyat yang selalu disebut-sebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. So gagang juga Datin ni memanglah sebab tu Datin. Saya sendiri tu boleh nak cakap bertempur dengan Datuk ni. Daripada 98 sehingga hari ini, saya tidak pernah diberikan apa-apa jawatan selepas kemenangan pun. Kita dah jadi kerajaan negeri 2008 lagi Tapi saya tak pernah merungut tu. Sebab dan rasanya Datin juga tidak mengharapkan perjuangan itu yang ikhlas. Yang ikhlas. Suci. Kita sokong pimpinan-pimpinan kita yang masih kekal bersama prinsip keadilan itu sebenarnya. Sebab kerana percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu menjaga negara ini, memimpin negara ini dengan baik. Sebab itu kita masih lagi di sini tu. Kita tak kisah. Dan saya ingat Datin kuasa tu tak ramai rasanya wanita keadilan. Tak ramai. Yang ramai anak muda, lelaki. Wanita macam mana dia? Dia macam ni, wanita keadilan ni Datuk kena ingat dia tak sama masa dengan wanita UMNO. Masa demonstrasi tu. Dia ramai. Ramai Rakyat itu ramai. Dia bukan pimpinan parti. Ini adalah rakyat yang sukarela keluar untuk bersama dengan perjuangan parti. Mereka bukan ahli parti Jadi Datuk kena faham keadilan ini tak Saudara sama. Muhammad Azmi dia kata Datin ni really worse in politics. Dia punya ketua baru Kelantan. West. Betul Jadi Datin. keadilan ini tak sama dengan UMNO. Okey? Sebab kita tahu, kita sedar diri bahawa kita adalah parti pembangkang selama ini. Jadi ada orang tengok macam tak ramai wanita atau wanita muda yang bersama dengan kita. Sebab kita kena faham satu perkara, bila kita berada di posisi pembangkang, di mana anak-anak muda ini tengah nak cari makan tu. Kalau kita bersama dengan kita, mungkin mereka akan isu untuk mereka mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Waktu itu mungkin ada kekangan. Jadi kita faham. Tapi mereka bersama dengan kita. Sebab itu kita boleh menang hari ini tu. Betul, Datin. Saya ingat begini, Datin. Wanita UMNO dulu kita berjuang menuntut kemerdekaan. Sebab itu sanggup menanggalkan mah apa semua tu. Bersama dengan almarhum Tengku Abdul Rahman. Kita ada Tan Sri Fatimah Hashim dan sebagainya. Dan saya nampak wanita keadilan pula ialah menuntut reformasi. Saya ada dua perjuangan. Jadi sebab itu boleh bercantum antara UMNO dengan keadilan ni. Sebab ada dia punya matlamat. Ada dia punya fokus dalam perjuangannya itu. Pada lain saya tak bercampur lah. Jadi sebab itu UMNO akan terus berusaha untuk mengekalkan kemerdekaan, untuk mengisi kemerdekaan. Dan seiring dengan keadilan adalah untuk mengelak adanya lagi sebarang perkara yang Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu cakap ini tipis yang apa kenapa dia panggil, bukan nipis tapi bukan tipis yang mengertinya korupsi. Bukan. Jadi Datin melihat menentang dengan segala pencemaran budaya politik yang korup. UMNO akan meneruskan untuk mengisi kemerdekaan. Kalau diganding dua itu tentulah negara kita boleh maju, tak gitu? Betul. Saudara Hamid, ikan celup tepung ke mamang, jangan lupa makan dengan Datin. Saya kalau makan berdua dengan Datin nanti mengamuk Datuk nanti. Biasalah kan. Dia kalau ni makan ikan celup ni dekat makan tepung ni tepi pantai. Kalau tepi pantai ni Datin dia selalunya apa macam mana kata Sudirman dengan Ayatah Sarawak. Di tepi. Lagu tu apa nama dia? Apa tu Datin? Apa nama lagu ni kan? Macam mana Datin? Adalah lagu dia tu kan. Datin ni gambarnya terlalu kuat dengan dia punya reformasi dia, lupa lagu-lagu romantika, bersantai di tepi pantai. Baik Datin, saya rasa memanglah kita ni masa serta mengejar kita Datin, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Datin. Mungkin satu ketika nanti kita boleh lagi bersembang, tapi petang ni sembang santai. Kita mengimbau masa silam. Saya suka dengan Datin sebab bila Datin ceritakan, pertama wanita-wanita dulu di kampung Datin dapat gigi
subsidi gigi palsu. Ramai yang ketawa, Tin. Puan Rosmini dari Pontian. Ya, ramai yang beritahu. Yang kemudian Datin menyatakan pula bahawa bagaimana Datin menghadapi air gatal, semburan air gatal. Bertempiran lari sampai ke Masjid Kaum Baru. Ini pengimbau perjuangan. Dan hari ini keadilan sudah pun hadir sebagai parti pemerintah, pentadbir, sewajarnya dapat melaksanakan apa yang diperjuangkan, apa yang direformkan. Sebab itu saya tak hati mendengar ungkapan kata-kata Datin sewaktu Datin berucap di Kongres keadilan. Walaupun saya tak hadir, tapi saya dapat merasakan auranya. Puan Rosmini, orang Pontian macam mana? Moga sihat Puan Rosmini. Saya bersama dengan Datin Faizah Arifin di KB Brewster sambil minum petang, Datin. Kan? So saya ucapkan terima kasih Datin atas kesediaan Datin. InsyaAllah saudara, malam nanti saya akan berbicara soal politik. Siang-siang ni bukan cakap politik, mengenang, masa silam dan sebagainya. Malam ini panas saya sebab saya bersama dengan Datuk Abdullah Sani dan bersama juga dengan Zamir Ibrahim. Tak tahu apa pula nak jadi nanti. Sebab ada perkembangan-perkembangan terbaru dalam politik tanah air yang berlaku di Parlimen hari ini. Saya perkembangan terbaru politik ini akan dikupas oleh tentulah sahabat saya, Datuk Abdullah Sani. Saya merasakan itu Panglima Perang Keadilan. Dan ada juga Panglima Perang UMNO, Saudara Zamir Ibrahim. Berentaplah mereka manis. Malam ni saya rasa kalau boleh saya nak cakap yang lembut-lembut. Tambah-tambah pula petang-petang begini. Saya bersama dengan Datin, saya relax santai-santai. Romantika di Amor. Datin boleh ucap sepatah dua kata pada warga keadilan. Okey, saya sebelum tu nak ucapkan sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Kamal Amir kerana sudi menjemput saya pada petang ini dalam program Sembang Santai Sempena PRK Kemaman ini ya. Dan saya mohon kepada semua pengundi di Kemaman, saya nak mengambillah peluang ni sikit Datuk Seri nak mohon kepada semua pengundi di Kemaman keluar beramai-ramai pada 2 hari bulan ini, keluar awal sebab cuaca nampaknya kita tak pasti apa yang akan berlaku, mungkin banjir juga akan berlaku dan semoga memberikan peluang kepada calon daripada Barisan Nasional iaitu Tan Sri Raja Effendi untuk mewakili rakyat negeri rakyat Parlimen Kemaman ke Dewan Rakyat Datuk Seri dan seterusnya secara umumnya untuk orang negeri Terengganu sendirilah. Kita lihat banyak perkembangan yang berlaku dalam politik negara pada hari ini dan insya-Allah Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam usaha untuk memacu ekonomi rakyat negara kita dan berilah peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membantu rakyat menontahkan derita rakyat dan insya-Allah saya harap setiap usaha kita mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih Terima kasih Datin kerana sudi menjemput saya pada saya begini aja saya kalau tetamu saya ni kalau wanita begitulah saya tak tahu mana nak stop. Dia lah wanita ni kalau bercakap kalau lelaki ni senang sikit. Datin cerita semua menarik. Cerita saya banyak ramai menarik cerita gigi itulah pasti. Saya yakin teman-teman yang tak sempat live juga akan mendengar balik nanti. Dan inilah Datin Faizah Arifin, Naib Ketua Wanita Parti Keadilan. Saya UMNO Barisan Nasional. Kita jumpa malam nanti saya. Jangan lupa jam 9.30 malam kita berbicara dalam